والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Abdul Qadir rahmatullahi alaihi membicarakan tentang kelebihan bersedekah, kelebihan mencukupkan keperluan fakir miskin dengan lebihan harta yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Di antara perkara yang menjadi kecintaan pada manusia ialah cintanya pada harta. Sehingga Allah Ta'ala menyebut tentang perkara tersebut dalam suratul Adiyat. Innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya manusia itu dalam kecintaannya pada harta amat bersangatan. Cinta pada manusia pada harta sangat melampau berbanding dengan makhluk lain. Umpamanya binatang. Binatang kecintaannya pada harta tidak ada, melainkan apa yang mereka nak makan. Atau cuma untuk mereka menyimpan beberapa hari, bukan untuk beberapa kurun. Berbanding manusia. Manusia dia nak simpan hartanya beberapa kurun. Bukan dengan sebab itu, kecintaan yang melampau pada hartalah yang menyebabkan mereka rasa mereka boleh hidup lama. Sebab itu bila tidak ada harta, mereka kata saya akan mati awal. Sebab apa tak ada harta? Matilah saya. Lalu manusia berlomba-lomba memperbanyakkan harta. Bahkan Allah Ta'ala menceritakan dalam Al-Quran, antara tanda kiamat itu dia keluarkan semua harta untuk menguji ketamakan manusia. Dan ibadat yang pertama yang Allah angkat tidak akan wujud di dunia ini ialah ibadat sedekah yang berkait dengan harta. Kerana kecintaan yang melampau. Sehingga Nabi SAW amat bimbang kalau satu hari nanti umatnya dibentangkan dengan harta. Sehingga baginda menyatakan, mal fakhra akhsha alaikum. Walakin akhsha alaikum. Walakin akhsha an tubsata dunya alaikum. Fatanafasuha kama tanafasuha. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Demi Allah, aku tidak takut kamu diuji dengan kefakiran. Yang paling ku takut kamu diuji dengan kesenangan. Lalu kamu mula berlomba-lomba mempamerkan siapa yang lebih kaya. Bila fakir, kita tak akan berlomba-lomba nak tunjuk siapa lebih fakir. Bila kaya, dia ada penyakit baru, nak tunjuk siapa yang lebih kaya. Fatanafasuha. Kamu akan berlomba-lomba. Kama tanafasuha. Sebagaimana orang dulu berlomba-lomba. Penyakit sama. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka kerana itu kamu akan binasa sebagaimana mereka dulu binasa. Sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, likulli qaumin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap kaum ada ujiannya yang terselah, yang tersendiri. Ujian bagi umatku ialah harta. Sebab kita menuju ke arah kiamat. Maka di antara tanda-tanda kiamat itu Allah limpahkan segala harta kekayaan. Walaupun hari ini kita kata dengan beberapa musibah, wabak, bahawa kita akan ada masalah ekonomi dan sebagainya, itu pada bacaan manusia kerana takutnya fakir. Kita bila takut fakir bersangatan, kita sentiasa fikir macam ada masalah ekonomi ni. Walhal ekonomi sebenarnya tak ada masalah. Terutama kalau kita membicarakan tentang makan dan minum kita, cukup. Tapi dek bimbang begitu, lalu kita pun ada suatu sifat menyimpan. Maka demi untuk membuang perangai manusia yang suka menyimpan ini yang mungkin membinasakan mereka,
Kerana itu Islam mewajibkan zakat. Bila harta mula tersimpan sehingga tempohnya setahun, maka zakat mula difardukan. Sebanyak mengikut jenis harta. Kalau ia berupa wang ringgit, maka 2.5%. Kalau ia berupa ternakan, maka ada kadar yang ditentukan selepas tamat tempoh setahun. Seolah-olah demi menjaga jiwa manusia, dalam satu pusingan setahun diwajibkan sedekahnya ataupun zakatnya. Allah berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka sebagai satu sedekah, yakni zakat, yang akan membersihkan jiwa mereka dan menyuburkan harta mereka. Bila Allah perintah diambil harta, lalu Allah janjikan yang diambil ini akan penyebab harta itu lebih subur, maka jangan takut. So, bila kita kan kalau diambil harta, kita mula bimbang kurang. Dia dah ambil harta saya, dah kurang. Maka Allah ambil. Bila Allah ambil, Allah jamin dua benda. Yang pertama, dengan kami ambil harta, kami telah selamatkan kamu daripada gila pada harta. Sebab gila pada harta ini menjadikan harta kamu tak bermanfaat. Kata orang kalau dah gila, apa pun ada kat tangan dia tak ada manfaatnya. Maka sebab itu kami ambil harta kamu untuk sucikan jiwa kamu. Jangan jadi gila harta. Kalau kamu gila harta, habis kamu. Kata Nabi SAW, ta'isa abdu dinar wal dirham wal khatifah wal qatifah wal khamisah. In u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Dan satu hadis, baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, celakalah hamba dunia, hamba dinarnya, hamba dirhamnya, hamba makanannya, hamba pakaiannya. Kalau dapat, dia suka, tak dapat, mengamuk dia. Dia tak nampak itu ujian, dia nampak saya nak dapat benda ni, tak dapat, maka dia pun jadi gila. Maka Islam ajar yang kita sebut tadi, bila diambil harta kita sebagai zakat, sebagai mukaddimah diambil harta. Untuk pertama bersih jiwa kita. Jangan sampai kita siang malam duk fikir harta, ia akan membinasakan kita. Dia keluarkan sedikit. Islam nak keluarkan sikit. Umpama kita katakan satu benda yang tersumbat, kita nak buat satu lubang kecil, ya, biar bendanya jangan tersumbat. Umpama tuan-tuan tengok sinki, lubangnya kecil, tapi ia cukup menghalang bagi daripada air kotor bertakung. Biar dia keluar, biar dia bersih. Akhirnya sinki kita bersih, walaupun dilimpahi dengan kotoran, ia dibersihkan dengan mudah sebab ada lubang dia, pembersihan. Maka itu perumpamaan harta. Diambil 2.5%, diambil beberapa ekor kambing, beberapa ekor lembu sebagai nilai zakat, unta dan sebagainya, untuk bersih jiwa kita. Yang kedua, suburkan harta. Harta ini perlu disuburkan. Harta ada nilai bila dia belanjakan. Disimpan, dia mula tak ada nilai. Baik, bila Syekh Abdul Qadir menyebut, kelemahan kamu mentadbir diri kamu. Mentadbir dari sudut mana? Kita ada jiran miskin dan keluarga yang miskin. Sedangkan kita pula, ini bila Syekh beri satu gambaran masalah. Kita ada jiran miskin, ini dekaan kita lah. Dan kita ada keluarga miskin, ini yang kita kenal walau dia jauh. Jiran ni yang memang dekaan kita, kita nampak. Maka mana keluarga, walau kita tak nampak, kita tahu dia miskin. Sepupu, sepapa, adik ipar, abang ipar, kita tahu. Dia duduk seberang mana pun kita tahu. Sebab menjadi satu naluri manusia, bila kawan keluarganya, dia tahu bagaimana financial, kewangan dan sebagainya. Dia tahu. Janganlah kita jumpa orang, saya tak tahulah macam mana masalah kewangan keluarga saya. Dia mesti tahu. Secara umum. Sebab dia mungkin datang selalu ziarah, dia tengok rumah macam mana, kereta macam mana. Dan kecenderungan keluarga menceritakan masalah. Bang, saya susah sikit bulan ni bang, anak nak masuk universiti. Bang, saya minggu ni atau bulan ni isteri sakit, itu dan ini. Kita dengan kata secara uruf, kita tahu masalah keluarga. Secara uruf. Ya, saya tak menolak, mungkin ada orang tak tahu langsung. Tapi kita menyebut uruf umum. Uruf umum. Ada jiran yang dekat dengan kita yang kita nampak. Ada keluarga even jauh, kita tahu. Dalam masa yang sama, kita ada harta.
Dan harta yang kita ada pula lebih, kata Syekh Abdul Qadir, lebih daripada keperluan kita. Tetapi kita mencuaikan untuk menjaga kebajikan mereka ini. Walau Allah buka pintu dan peluang, dengan ilmu kita tahu ni jiran susah dan ini keluarga susah, supaya kita mendapat kekurniaan pahala yang besar. Dan supaya dapat menyelamatkan kita daripada banyak kejahatan, daripada banyaknya harta. Tetapi kejahatan kerana banyak harta lebih teruk daripada kejahatan banyaknya miskin. Orang yang miskin, dia ada kejahatan dia. Orang yang ada harta, ada kejahatannya. Ya, orang miskin dia ada kejahatannya, mungkin kerana dia miskin, dia cenderung mencuri, dia cenderung untuk menipu, untuk survival, dia cenderung untuk rosakkan agama dia, even mungkin dia menjual maruahnya. Ini possibility, kemungkinan-kemungkinan yang mungkin berlaku. Dan ini berdasarkan yang kita dah observe, kita lihat. Di negara-negara miskin pelacuran banyak. Pencuri, kadar jenayah. Dan lain-lain perkara bahaya. Itu satu. Bagi orang kaya pula, pun sama. Kaya juga menyebabkan lubuk kejahatan berkumpul di situ. Sama ada kejahatan berkait dengan hati itu sendiri. Riak, sombong, ujuk. Segala kejahatan dengan pesaing-pesaing mereka. Ya, mereka bersaing. Ya Allah, yang Nabi sebut, fatanafasuha. Kamu ni bila berkaya, bila kamu kaya, kamu akan bersaing. Yang ni tunjuk lebih kaya, ni tunjuk lebih hebat. Yang ni cantas, yang ni cantas. Dia ada dunia jenayah kola putih dia. Maka kita dengar ramai orang kaya tipu orang tu, tipu orang ni. Sebab dia bukan tak cukup duit, tapi dia tamak. Orang miskin pula dia tak cukup duit, tapi nanti dia sama buat jenayah. Yang kaya kerana tamak, maka kita lihat yang kaya ni tipu orang kaya ni. Jatuhkan syarikat ni, jatuhkan itu, jatuhkan ini. Dia ada dunia jenayah ni sendiri. Yang ni gangster ni gangster ni. Maka dua-dua keadaan ni ada kejahatan sendiri. Maka Islam nak rawat dua-dua dengan gabungkan orang miskin dengan orang kaya. Kamu saling bantu-membantu, kamu saling mendapat kebaikan. Orang miskin dapat kebaikan, orang kaya dapat kebaikan. Hasil penyatuan ini, sebab manusia dalam hierarki sosial cuma ada dua, kaya, miskin. Saat ni sederhana, tiga. Tak, kita kira macam ni. Seorang bila dah ada lebih daripada apa yang dia miliki, dia anggap kaya. Cuma kaya tu ada standard lah. Ada super kaya, ada yang hyper kaya, ada yang mungkin kita katakan ultra kaya, dan lain-lain. Miskin pun sama, dia ada. Mungkin hyper miskin, super miskin. Mungkin dia ada kategori. Tapi pembagian manusia dua, sebagaimana ada syurga, ada neraka. Kaya ke miskin? Hingga bila seorang mengadu, saya ni tak ada duit lah, saya miskin. Lalu kata yang dia adukan, apakah kamu ada makanan hari ni? Ada. Ada tempat tinggal? Ada. Kamu raja. Kamu orang kaya. Saya ada bibik pun ada kat rumah. Kalau begitu kamu raja. Kan sekadar kamu ada makan hari ni, ada tempat tinggal, ada bibik pula yang boleh uruskan keperluan kamu. Kamu ni memang raja. Status raja. Maka kita ni antara kaya dan miskin. Maka Allah nak suruh kita saling tolong-menolong. Lalu Allah membuka pelbagai pintu kebaikan. Sehingga bila seorang ada lebih harta, dia mesti nak kebaikan daripada lebih harta untuk mendapat lebih banyak kebaikan. Sebab kebahagiaan itu bukan pada banyaknya harta. Tapi kebahagiaan itu ialah harta akan digunakan sepenuhnya untuk dapat kebahagiaan. Orang kaya menganggap dengan segala harta, dia akan beli kebahagiaan. Dengan rumah besar, dengan hotel berprestige, yang kereta yang luxury, yang mewah dan sebagainya. Semuanya itu untuk dia senangkan hati dia. Dia nak senangkan hati dia. Tak lebih pada itu. Dia beli yang mahal-mahal nak senangkan hati dia. Baik. Kita bercakap tentang nak senangkan hati dengan kekayaanmu. Islam ajar bagaimana dengan kekayaan kamu boleh senang hati. Dengan melihat orang miskin ni. Orang miskin ini adalah tempat kebahagiaan kamu. Bila kamu memberi, kamu membantu, kamu menolong, Allah selamatkan kamu daripada banyak musibah. Bila Allah sebut dalam Al-Quran, memuji orang kaya yang meletakkan orang miskin keutamaan dalam hidup. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka sentiasa memberi makan
dengan penuh kasih sayang kepada orang miskin, anak yatim dan orang tawanan perang. Golongan ini dipanggil muhtajin, yang memerlukan. Mereka suka beri. Maka kerana itu Allah selamatkan mereka daripada kemurkaannya akhirat kelak. Bila seorang tahu dia, bila ada lebih harta, dia ada tanggungjawab pada jiran yang miskin, keluarga yang miskin. Dia ada tanggungjawab. Dan tanggungjawab itu tidaklah diwajibkan kepadanya, melainkan untuk kebaikan dia. Yang saya sebut tadi, kebahagiaan. Kalau kita sebut 7 basic, 7 asas, dia banyak. Kita sebut 7. Bila seorang bersedekah dengan lebihan hartanya. Khususnya pada keluarganya, sebab pahala lebih besar. Dan pada jirannya juga pahala lebih besar. Dan sebagai latihan untuk dia nanti mungkin boleh membantu orang yang lebih jauh. Sebab mukadimahnya kita kena berlatih daripada keluarga kita dan orang dekat dengan kita. Maka disebut dalam hadis tentang kelebihan-kelebihan sedekah ini. Yang pertama ialah menyebabkan Allah tidak murka kepada kamu. Contoh, kita kena ingat kita hidup ini wa imma Allah redha wa imma Allah murka. Macam mana kita nak elak Allah murka? Maka dengan membelanjakan harta, dengan bersedekah. Khususnya sedekah rahsia. Sehingga Nabi kata sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah rahsia memadamkan kemarahan Allah pada kamu. Ya, kita ni ada maksiat tuan-tuan, bukan tak ada. Kita ni ada salah, banyak juga salah. Barangkali Allah murka pada kita. Macam mana kita nak jadikan satu benteng daripada kemurkaan Allah? Jangan Allah murka kita. Kita tahu kita lemah. Sedekah, bukan rahsiakan sedekah. Sebab itu ramai yang bersedekah rahsia, akhirnya Allah tutup hidupnya dengan husnul khatimah. Bukan satu dua kita dengar. Bukan daripada awal manusia. Siapa yang melazimi sedekah rahsia ini, Allah jadikan sebab di husnul khatimah. Ya, kita ada sedekah terang nyata, semuanya bagus. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu zahirkan sedekah itu bagus. Tapi kalau kamu sembunyikannya, kalau kamu beri kepada fakir miskin, maka itu lebih baik. Antaranya kerana sedekah tadi taqi masari as-su'. Dia menyebabkan kamu terselamat daripada mati yang tidak baik. Ya, saya katakan dalam hidup ni kita banyak buat maksiat tuan-tuan. Mengumpat wasangka buruk, banyak cerita kita ni. Ni kalau letak pada neraca hisap kita sekarang, insya-Allah macam saya ni baik ni kurang no. Jahatnya banyak. Jahat kita banyak, ya, dorongan yang macam-macam. Terutama zaman kita dengan mudah mencapai maksiat, TV-nya, YouTube-nya, handset kita. Mudah capai maksiat. Maka dalam situasi itu kita tahu suatu yang Allah tawarkan pada kita, Allah offer pada kita. Dengan harta yang kamu ada, sedekah dan berusaha untuk rahsiakan dia, itu lebih baik. Ya, sedekah tu umumnya baik, tapi kalau sebahagian sedekah tuan-tuan kita kena rahsia. Dia macam ginilah. Ada harta kita orang nampak, ada harta kita orang tak nampak sebab simpan dalam bank. Ni rumah ni orang nampak besar, ni orang kaya ni. Ni kereta orang nampak ni ada 20 biji, orang nampak. Tapi duit simpanan orang nampak tak? Tak nampak. Itu yang kita rahsia. Itulah sebenarnya jaga yang terang ini. Yang rahsia tu simpanan kita yang tak ada orang nampak. Ibu pegawai bank pun dia tak peduli, dia macam tak nak peduli berapa jumlah. Dan kalau dia tengok tu salah dia, melainkan untuk keperluan transaksi. Kalau dia nak ngendap-ngendap, dia kira menceroboh privasi pelanggan, dia salah ada akhta dia. Sebab itu benar-benar rahsia. Kita je tahu berapa duit kita. Password kita je tahu. Orang tak tahu password kita ni. Tetapi bukankah harta rahsia inilah menjadikan kita confident untuk menjaga harta yang terang? Kita tenang sebab ada satu simpanan. Memanglah ini harta ni, kita tahu nanti kalau kereta ni hilang ke, rumah ni ada masalah, kita tenang sebab ada harta rahsia kita. Aset rahsia. Banyak kita pun simpan luar negara. Jauh kita simpan misalnya. Kita tenang. Begitulah sedekah rahsia. Tetapi makin banyak sedekah rahsia kita makin tenang sebenarnya. Sebab itu belajar, sehingga kata Syekh Abdul Qadir dalam ibarat ini yang lain, bahawa Allah ada pahala yang Allah beri berdasarkan kepada bagaimana bentuk amalan itu dibuat.
Bila amalan tu buat secara zahir, maka dia mendapat pahala, dipanggil dalam diwan, dalam suasana yang zahir. Tapi kalau dalam keadaan sembunyi, Allah simpan di tempat khas. Pahalanya tinggi. Dia punya faedah dia, kalau kita sebut akaun ni memang dia punya pulangan dia lumayan. Tapi kalau kita cerita je ke orang, maka dia berpindah kepada akaun terang. Akaun ni kurang sikit lah. Kalau akaun tersembunyi tu, dia punya pulangan dia 20% setahun. Contohlah sebagai contoh. Yang ni 5% je setahun. Tapi kita dah pindah akaun, rugilah kita. Dan kalau kita kekalkan, Masya Allah. Tetapi, Masya Allah, inilah kuasa Allah. Siapa pun sembunyikan amalannya, Allah akan keluarkan juga amalan tu. Siapa pun. Ya, kami pernah bertanya pada guru kami, bagaimana benda tu dikeluarkan sedangkan tak ada. Dia tak beritahu orang. Dia tak beritahu orang. Saya satu ada amalan rahsia. Saya tak nak beritahu. Even isi saya tak tahu. Si saya tak tahu, tak ada orang tahu. Tapi tiba-tiba orang tahu. Lalu kata guru kami, kadang-kala Allah Ta'ala hantar malaikat. Lalu malaikat ini menjelma menjadi manusia dan bercerita tentang kebaikan orang ni. Kau kenal tak fulan ni? Kenal. Oh, dia tu banyak tolong orang. Orang tu dia tolong, orang ni dia tolong. Akhirnya orang pun mula sibuk. Walau dia tak beritahu. Seseorang beritahu. Atau yang kedua, Allah campakkan wasangka orang baru. Dia lah yang buat. Ada orang lain dan dia buat ni, saya tahu. Itu yang berlaku pada Ali Zainal Abidin. Bila dia sedekah rahsia, bertahun lamanya, 100 fakir miskin yang ditolong. Dia hantar barang dapur, barang bulanan. 100 keluarga sebulan. Dia seorang. Duit dia. Dan dia sendiri angkat barang tu. Dia tak adalah macam kita ada SK-nya, tak ada. Dia sendiri yang berhad. Supaya apa? Supaya tak ada orang tahu. Malam hari pula dia buat kerjanya. Malam pikul barang tok. Esok hari, bila bangun tidur tengok ada barang dapur. Ada kelengkapan. Ia berlangsung lama. Sehingga beliau wafat. Pada tahun 90 Hijriah. Dan orang mandikan mayat dia. Bila orang mandikan jenazahnya, orang nampak ada kesan. Kesan, kita katakan daripada kerana memikul barang. Ada lebam dia. Ya, orang pun tak syariah. Kenapa lebam belakang ni? Dia buat kerja apa? Sehingga fakir miskin mula bising. Kenapa tak ada lagi barang dapur bulan ni? Lalu mereka dapat relate. Kisah. Macam di satu, kita katakan investigation. Satu penyiasatan. Dengan Ali Zainal Abidin belakangnya ada kesan lebam. Seperti memikul barang yang berat. Dengan fakir miskin tak dapat dah bulan ni. Dia tak dapat. Barangkali dia akan heboh cerita dia. Kalau dia tak pernah cakap pada orang, demikian Allah letakkan wasangka orang. Sehingga dia berhubung dengan tanda-tanda dan alamat. Maka tahu dia. Sama seperti seorang penjejak bukti jenayah untuk tahu siapa buat jenayah. Kadang yang buat jenayah kan dia tak pernah beritahu orang. Dia tak beritahu orang, maka ni special ataupun polis penyiasat yang hebat ni. Dia boleh relate ini. Ni tak, bukan orang lain, orang dekat. Berdasarkan kepada tanda-tanda bukti dia tengok. Ini orangnya. Sebagaimana orang cuba cungkir kejahatan dengan penyiasatan, demikian Allah hadirkan orang-orang yang menyiasat kebaikan orang. Ini ada tukang siasat kebaikan orang. Cuma orang yang menyimpang, yang melakukan kebaikan rahsia, ia akan diketahui cuma selepas mati. Kan mereka sentiasa tutup benda ni. Dan tak ngaku. Masih hidup, awak ke? Tak ngaku, saya tak. Tak ngaku dia. Mereka tidak mengaku sebagaimana orang jahat tak ngaku buat jahat. Tuan-tuan, orang jahat tak ngaku buat jahat kan biasa. Biasa. Tapi berapa orang yang baik tak ngaku buat baik? Itu luar biasa. Orang ini yang saya katakan, dia akan memadamkan kemurkaan Allah padanya. Yang kedua, yang kenapa disebut tentang sedekah ini? Supaya hilang rasa tamak kita. Supaya kita tahu ini tanggungjawab kita. Sebab sedekah yang kita lakukanlah punca kepada syifa, obat, ataupun kita katakan sebagai pendinding pada banyak penyakit. Syifaul marad. Sedekah inilah penyebab Allah beri kita angkat kesihatan. Kadang-kadang kita nak diet, nak jaga kesihatan.
Kita daya fizikal, kita lupa daya iman. Daya iman ialah kita menyusun kehidupan material kita mengikut apa yang Allah kehendaki. Kita banyak menyusun kehidupan kita berdasarkan pada ilmu kesihatan. Ya, pagi makan ni, tengah hari sarapan ni, petang macam ni. Okey, idea kita punya tubuh badan atau berat badan. Kita lupa untuk melihat amalan kita, idea untuk iman kita sesuai dengan iman kita. Maka benteng kepada segala penyakit, khususnya penyakit hati. Penyakit hati ni lagi bahaya daripada penyakit luaran. Ialah banyakkan bersedekah. Allah beri kita kesihatan hati dan kesihatan fizikal. Tentang kesihatan hati ni yang utama. Bila orang yang rajin bersedekah, dia kena musibah itu, hatinya sihat. Dia menerima dengan baik, dengan takdir baik. Ada orang kita tengok, Masya Allah, dia ni macam fizikal okey, tapi bila kena musibah menjerit-jerit, bila lah nak habis benda ni semua, dia boleh jerit-jerit macam tu. Ni COVID ni bila nak habis, lockdown ni bila nak habis, ngamuk, stres. Kenapa? Hatinya sakit. Padahal dia kat lockdown dia tu kat rumah banglo besar. Dalam istana dia boleh jerit macam orang kena lockdown bawah tanah. Tapi begitu hati boleh sakit. Dia akan menjerit-jerit bila musibah ni nak habis. Tapi bila hati tu sihat, dia tak akan jerit bila musibah nak habis. Dia sentiasa belajar apa yang Allah nak tunjuk daripada musibah ini. Dan dia mengambil kebaikan yang banyak. Ini kesan daripada sedekah, tuan-tuan. Dia merawat. Bukan sekadar fizikal kita, hati kita. Yang saya kata ia keutamaan. Ya, kita bimbang banyak penyakit lah. Terbimbang darah tinggi, terbimbang keciman ni zaman sekarang. Maka kebimbangan kita macam mana cara? Kita banyak ke hospital. Tuan-tuan ke hospital, tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan bayar duit. Bayar untuk penyakit ni sekian ribu, ni sekian ribu. Atau nak mudah, kita combine semua dengan satu kad insurans je. Kita dah bayar secara komitmen. Setiap bulan atau mungkin setiap tahun sekali. Untuk satu komitmen kos perubatan yang bakal kita lalui. Tapi kita minta siapa jaga orang. Tapi kita tak minta Allah jaga kita dengan bersedekah. Sedekah itu ialah polisi insurans kita di sisi Allah. Allah jaga. Sehingga Nabi menyebut, dawu mardakum bis sadaqah. Obat pesakit kamu dengan sedekah. Obat dengan sedekah. Okey, ini rawatan dan kita kena ajar anak-anak kita. Ingat bila kamu sakit buat apa? Pergi hospital ayah. Bukan itu je. Itu gambaran ikhtiar zahir. Ada yang lebih utama pada tu. Bila kamu sakit, banyakkan sedekah. Ia bukan sekadar menjadi obat rawatan kepada penyakit tersebut. Khususnya saya katakan, seorang bila dia ditimpa sakit zahir, yang paling sakit sebenarnya hati dia. Hati yang tak boleh terima. Ustaz, orang lain boleh berjalan, saya kenapa tak jalan? Hati dia. Orang lain ustaz macam okey, saya kenapa kena masuk warded, kena ward. Sakit ini kalau tuan-tuan jumpa, kalau hatinya tak sakit, dia kuat, dia okey. Dia tenang. Dia lebih tenang pada doktor yang rawat dia. Sebab hati dia okey. Tapi kalau sekiranya dia jenis hati tak okey, sakit sikit, dia punya ngeluhnya panjang. Sikit je sakit. Sebab itu kita banyakkan sedekah untuk rawat fizikal dan hati sebenarnya. Hati kita. Ajar anak-anak kita. Ingat bila sakit, bukan pergi hospital je, bukan pergi farmasi je, bersedekah. Seolah saya akan bagi duit saya 3. Saya sakit je, okey, doktor sebahagian. Farmasi sebahagian, sedekah sebahagian. Saya combine benda ni untuk mendapat kesembuhan semua sempurna. Jangan kalau bak bayar hospital, pemurah dia, berapa? 10,000 bayar. Berapa? 20,000 bayar. Duit banyak. Juta dia bayar. Tapi bila sedekah berkira. Walau nak sedekah keluarga dia, jirang dia yang susah. Maka sebab itu dia tak mendapat doa-doa orang yang ternyata doa mereka lebih terbuka hijab. Di kalangan orang miskin ni. Dan yang ketiga dengan sedekah tadi, dia adalah teduhan kita pada hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, setiap orang akan berteduh di bawah sedekah dia. Banyak sedekah dia, luaslah teduhan dia. Boleh orang lain tumpang sekali. Tentang kita kalau tempat panas, kita pun cari pokok nak berteduh. Bukankah begitu? Kita kalau tempat panas, kita pun cari bayangan-bayangan untuk teduh. Allah nikmatnya teduh. Sehingga Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Furqan, nikmat teduhan. Alam tara ila rabbika kaifa maddadh-dhill
Walau syaa Allahu la ja'alahu sakina. Tidakkah kamu lihat di antara nikmat Allah, Allah bagikan pada kamu teduhan di waktu panas. Dan bila kita cerita duduk di padang pasir di negara panas terik, apa nikmat paling besar? Teduhan. Allah kita kat Malaysia, dan cerita padang pasir kita kat Malaysia. Tengah panas-panas hangat macam ni, tiba boleh masuk rumah, ya Allah. Buka aircon pula, ya Allah. Rasa seronok ni. Yang tengah-tengah panas, masuk kereta buka aircon, teduhan. Allah sedapnya. Maka kiamat kelak dengan kepanasan dia, dengan hiruk pikuk dia, dengan segala benda yang menakutkan, tiba-tiba ada kelompok manusia, dia ada teduhan dia. Dia ada pantasnya sendiri. Dia ada bilik VIP dia. Berdasarkan kepada besar dan banyak sedekah. Itu yang ketiga, basic pada sedekah. Yang keempat, bukankah kita kalau kaya ni, tuan-tuan, kita nak suruh harta kita berkat, keluarga kita berkat, hubungan ke anak-anak kita berkat. Ia tidak terhasil melainkan dengan bersedekah. Sebab itu sedekah akan memperbanyakkan lagi keberkatan harta, keberkatan isteri kita, suami kita, anak-anak kita. Ramai isteri, ramai suami bila dia nak menyelesaikan masalah ketegangan rumah tangga, dia buat apa? Dia banyak psycho lah, cakap. Tapi bila kita nak selesai rumah tangga, banyak cakap tak guna. Sebab masing-masing defensif. Kita cakap ke isteri, awak tak patut macam ni, awak kan kena begitu, begini. Isteri pula cakap, abang yang tak patut macam tu, abang patutnya begini, begitu. Semua kata tak patut. Rumah tangga yang banyak arguing tadi, macam debat peringkat kebangsaan dah. Anak nak kata jadi hakim pun tak penonton je. Hakim tak ada. Sebab hakim tak datang. Bayangkan tuan-tuan debat tak ada hakim. Siapa menang gak? Tak ada orang menang. Kalau orang ni tahu hakim, ya hakim biasa berada kat luar. Kalau kita bergeduk rumah tangga ni, ustaz-ustaz kita kat luar. Tok guru kita kat luar. Tapi tok guru, dia payah nak nilai sebab dia hakim di luar pertandingan macam mana. Masing-masing buat story lain. Yang si isteri buat story macam ni. Suami saya ustaz, dia tengking saya. Padahal dalam kejadian betul tak tengking, lembut cakap. Tapi storynya tengking. Suami pula, ustaz, si saya memang teruk dah ustaz. Padahal taklah teruk sangat pun. Dia yang teruk. Jadi hakim di luar pun tak nak selesai masalah. Tetapi dalam kemeluk kekeluargaan, saya tahu benda yang paling kita sayang keluarga. Kita tak nak anak kita rosak, hancur. Maka harta itu sebagai jaminan. Kalau tuan-tuan nampak zahir harta dengan masuk akaun anak-anak, tuan-tuan tukar sebahagian harta pada nama isteri sebagai jaminan, kita lupa sedekah itulah yang menambah keberkatan. Jadi sedekah, insya-Allah anak-anak kita semua akan bersatu dek sedekah kita. Pasangan kita insya-Allah akan kurang ketegangan. Tuan-tuan, panas dalam rumah tangga cuma dipadamkan dengan sejuknya sedekah. Rumah tangga ni panas. Sebab tu ada kata, Ustaz, saya kalau duduk dalam rumah panas. Keluar je tu baik. Tak gaduh, Ustaz. Kita orang keluar tak gaduh. Bila duduk dalam rumah gaduh. Bila kita keluar melancong, tak gaduh. Sebab apa? Patutnya rumah syurga. Rumah tu jadi syurga kita. Tempat paling aman. Sebab rumah ini kosong daripada kebaikan. Maka kita jadikan rumah kita keberkatan, sejuk, nyaman dengan memperbanyakkan sedekah. Dan bila kita sebut yang kelima, nanti di syurga ada satu pintu syurga namanya pintu sedekah. Bayangkan dia dah dijenamakan dalam syurga. Benda bila dijenamakan, makna benda tu hebat. Dipanggil babus sedekah. Bab sedekah. Untuk siapa yang bersedekah, masuk itu ni. Bayangkan bangganya orang pada hari tersebut, hari kiamat. Dan yang keenam, dia akan membersihkan harta yang ada syubhat dan ada benda-benda yang haram. Dia bersihkan. Macam mana dia bersihkan? Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni bila muamalah harta dengan orang adalah bukan kita nak menipu, tapi orang kena tipu. Dek kerana pengurusan kita yang kurang cekap. Kita bila orang bayar tak keluarkan risik, kita pun tak kira duit, akhirnya kurang. Kita minta balik dengan orang. Walau dah cukup misalnya. Kita dah ambil yang haram. Atau syubhah. Kita kata barang tu dah sampai. Kawan itu mana sampai? Tak, saya dah hantar. Padahal tak hantar. Ia mungkin berlaku. Tak ada orang yang saya kalau muamalah memang 100% bagus. Bohong. Dalam muamalah ni akan berlaku benda macam tu. Tanpa kita sedar atau kerana saya katakan pengurusan kita yang ada masalah.
Lalu kita menyangka barang tu dah sampai, rupanya tidak. Kita sangka barang tu macam tu, tapi tidak. Tuan-tuan ambil contoh kedai makan lah. Kedai makan. Kita order air sekian, datang air lain. Atau kadang kita order makanan tak sampai, dalam bil ada. Setengah orang tak nak tanya. Benda tu mungkin berlaku. Kalau kita tak buat pekerja, kita buat cara tak sengaja. Saya bercakap, yang cara tak sengaja ni berlaku. Kita jual sata tepi jalan. Orang pun nak beli RM2. Biasa RM2 5. Kita terberi 3. Lepas tu belum kita balik duit. Orang bagi duit RM50. Kita pun ingat duit ni macam duit RM5 dah terbagi. Kawan ni pun nak cepat. Tak sedar. Berlaku dalam muamalah. Maka dengan banyak sedekah dia membersihkan benda tu. Sebab tu Rasulullah berkata, wahai para peniaga. Wahai para peniaga. Bersihkan hartamu dengan bersedekah. Syawibuha bis sadaqah. Hendaklah kamu bersih hati kamu bersedekah. Sebab kamu ni banyak buat silap. Betul ni syarikat gergasi besar. KFC ke dan sebagainya. Tak buat balik duit. Dia mungkin tak sengaja. Dia ramai pelanggan. Bukan sekali dua, mungkin banyak berlaku pada orang. Atau silap bagi ayam. Kita order ayam goreng. Kita nak. Dah cakap ni drumstick. Dah cakap ni peha. Dibaginya dada. Allah. Ngamuk kat rumah. Kita memang confident. Dia kata okey boleh. Boleh dekat kaunter. Ia syubhah. Sebab jual beli ni ialah akad yang dia persetujui. Ada seorang hamba Allah tu dia pergi ke KFC ni lah. Okay. Saya nak peha. Okey, boleh. Sampai dalam kotak satu peha pun tak ada. Dia kata anak saya ada masalah Ustaz. Anak saya ni cuma makan peha je. Itu masalah anak saya. Okay, anak dia tak nak makan. Oh, marah dia. Sampai lain kali dia pergi ada tak apa. Awak cakap elok-elok ada tak apa. Ngamuk situ dulu. Kalau tak ada saya tak nak beli. Ya, muamalah itu berlaku. Kita tak boleh nafikan. Siapa pun tak boleh nafikan dalam muamalah. Adanya harta-harta syubhah. Adanya akad yang kita tak persetujui dengan baik. Dia orang nak macam ni order, kita kurang bagi. Kita nak order 100 bungkus. Datang 99 bungkus. Hilang. Short satu. Tak perasan benda tu. Jadi sedekah itu, orang yang banyak muamalah dengan orang, dia kena banyak bersedekah lagi. Sebab mungkin berlaku. Bila kita short muamalah, orang benci. Sedekah menjadikan orang sayang kembali. Jadi hidup ni jangan sampai orang benci kita. Pada salah yang kita tak sengaja buat. Kalau kita sengaja buat, tak apalah kita boleh muhasabah. Ni yang tak sengaja buat, tiba-tiba orang tak suka kat kita. Tanpa kita tahu. Mana pelanggan yang biasa datang, tiba tak datang. Apa masalah? Rupa-rupanya ada benci disimpan. Saya rasa saya tak buat salah rasanya. Ya, kesilapan yang kita tak sengaja. Maka baiki balik. Dan yang ketujuh, sedekahlah punca kita akan terus mendapat hasilnya walaupun kita dah mati. Ini namanya sedekah jariah. Sebab itu Syekh Abdul Qadir menyebut tentang kenapa kamu kena utamakan sedekah khususnya kaum keluarga, jiran. Ya, nanti kamu mati. Mereka dengan kita pembuah tadi, mereka lah orang pertama menyaksikan jenazah kita. Siapa? Keluarga terdekat dan jiran. Maka mukaddimah kepada sedekah yang baik tadi kita dah dapat melalui doa-doa solat jenazah. Itu belum lagi kesan daripada sedekah kita. Sedekah orang tu sehingga orang tu berjaya. Kita sedekah orang tu sehingga orang tu menjadi pendakwah yang hebat. Pahala kita dapat. Kita sedekah pada madrasah tadi lalu mengeluarkan hufaz yang ramai. Lalu kita dapat pahala yang banyak. Kita dah mati lama. Rupanya inilah simpanan sebenar kita. Apa yang kita belanjakan bila kita mati, harta kita digeneratekan dengan lahirnya anak-anak soleh, lahirnya hufaz Quran, lahirnya para alim ulama, semua dari sedekah kita. Sebab itu hebat Universiti Al-Azhar, sebab ia dibina dengan sedekah. Dia bukan daripada duit kerajaan. Daripada orang-orang kaya yang sedekah pada Al-Azhar. Lalu mereka buat satu tim investment Al-Azhar sehingga mereka ada kebun-kebun anggur di England, except di luar negara. Sehingga kerajaan Mesir pernah pinjam duit dengan Universiti Al-Azhar. Dulu Universiti Al-Azhar ditakbir oleh ulama. Jadi masyayikh. Nak pilih Syekh Azhar, mesti ulama ni mesti dan pilih siapa. Kerajaan tak benar masuk campur. Ini urusan dalaman Al-Azhar. Sehingga Mesir pernah ada krisis ekonomi, lalu pinjam dengan Universiti Al-Azhar. Bayangkan banyak duit dia. Kerajaan pinjam dengan institusi universiti. Sebab ini keberkatan sedekah orang.
Ini sedekah ratus juta, maka dia pun buat invest. Bayangkan orang-orang yang bersedekah di Universiti Azhar, pahala dia. Universiti yang ada 90,000 pelajar. Universiti paling ramai pelajar dalam dunia sampai sekarang. Jumlah student di sana 90,000 orang. Setiap tahun keluar semua. Sama ada kalangan ulama yang bahagian itu, dia banyak bahagian. Sehingga bidang engineering, perubatan, pertanian. Di Universiti Azhar ada satu nama Fakulti Pertanian, Kuliyatul Zira'ah. Di Universiti Azhar. Salah seorang pensyarah adalah guru kami. Di PhD, tajuk PhD adalah serangga dalam Quran dan manfaatnya dalam pertanian. Serangga dalam Quran dan manfaatnya dalam pertanian. Itu kan dalam Quran disebut serangga-serangga. Dan terus serangga ni memang membantu dalam sebagai ejen kepada pendebungaan, ejen kepada kesuburan tanah, ejen kepada semua bentuk. Seolah-olah kita tak boleh pisahkan serangga tadi dengan alam pertanian. Lepas tu orang kata kita nak bunuh semua serangga. Tak semua serangga kita kena bunuh. Ada yang dibela. Umpama contoh kita sebut kerengga lah. Kerengga. Yang jenis kerengga yang memang dia, bila dia ada, buah tu jadi baik. Buah tu jadi bagus. Sehingga di China mereka menternak kerengga untuk pertanian. Lalu pokok-pokok tadi penuh dengan kerengga supaya apa? Buah ni terjaga. Mereka tak payah lagi racun-racun. Ini sebahagian. Dalam Al-Quran mukjizatnya banyak. Inilah bila kita sebut tentang mukaddimah daripada sedekah yang baik. Sebab itu suatu penyesalan yang Allah Ta'ala cerita bila seorang tu dekat nak mati, dia kata, ya Allah panjangkan umur aku untuk apa? Fa'asaddaqa wa akum minasalihin. Aku nak sedekah. Lihat. Saya dah sebut mukaddimah tadi. Ibadat pertama Allah angkat sedekah. Dan nanti akhir zaman semua orang kaya sehingga sedekah tak ada. Kita nak bagi, dia dah ada. Oh, habislah kita. Dan kita dah sebut 7 basic. Ya, sedekah ni kelebihannya beratus. Saya sebut 7 asas. Yang mencakupi memang keperluan kita. Kita nak supaya sihat. Kita nak supaya Allah tak murka kita. Kita nak supaya akhirat kelak kita ada insurannya daripada sedekah. Kita nak berkat usia, keluarga. Kita nak bersihkan harta kita daripada benda yang tak baik. Maka ini basic daripada sedekah. Khususnya bila kita beri pada orang terdekat. Kerana sedekah pada orang terdekat pahalanya lebih besar daripada beri pada orang jauh. Sebab itu satu kecuaian kita, bila orang dekat tiba-tiba ada masalah, sedangkan kita mampu tolong mereka. Sebab itu Nabi SAW menyebut, tidak beriman seseorang orang yang tidur dalam keadaan kenyang, jirannya kelaparan. Sebab orang ni dekat. Kan itu tuan-tuan dengan orang dekat-dekat ni kita selalu tanya khabar. Keluarga kita, okey, duit ada, belanja ada musim ni, ada. Biasa kan tanya khabar. Tanya jiran-jiran, dah makan belum? Saya tanya saja. Lama dia kata, oh saya sebenarnya, dia nak beritahu saya dah lama tak makan. Sebab saya tak cukup duit, bla bla. Kita pun tahu. Kalau kita tak tahu, kita dah bertanya, dia tak beritahu. Maka kita terlepas daripada apa yang disebut kecuaian, tidak mengambil tahu. Sebab saya memang tanya jiran saya ni, awak dah makan, dah okey semua. Sihat semua, okey. Maka inilah dia bagaimana kita nak manfaatkan peluang keluarga yang kita ada, jiran yang ada, dengan lebihan harta yang Allah beri pada kita untuk sedekah. Jangan jadi macam orang kafir, kata Syekh. Kamu ni Islam nama. Tapi perangai macam orang kafir. Cuma beza kamu Islam. Sudut mana? Tuan-tuan, bila kita baca Quran, Allah sentiasa cerita bab orang kafir. Orang kafir ni Allah cerita ni tentang sifat dia. Yang kedekut. Sifat dia yang berkira dengan harta, yang tamak. Supaya sifat tu jangan ada pada kita. Bukan Allah cerita kisah orang kafir untuk just kita tengok orang kafir ni teruk. Bukan. Jangan ambil sifat mereka. Allah cerita tentang orang munafik. Jangan ambil sifat mereka. Nanti kita menjadi munafik dalam iman. Atau kufur dalam iman. Apa maksudnya? Yani kamu ada sifat munafik dalam keadaan kamu beriman. Kamu ada sifat orang kafir dalam keadaan kamu Islam. Maka ini satu benda keaiban. Artinya kalau berlaku seumpama itu, tuan-tuan, harta ni tak beri manfaat kepada kamu. Oleh sebab itulah kita nak jadikan harta yang Allah amanahkan pada kita dengan pengurusan yang baik, takbir yang baik. Doa pada Allah, moga Allah jadikan kita tangan amanah yang menyempurnakan harta ini sehingga kita menghadap Allah, yang nanti Allah tanya amanah harta tadi.
ternyata kita telah melaksanakan dengan sempurna, lalu kita menjadi orang yang disebut oleh Nabi SAW, zahaba ahlud duthur berujur, orang kaya yang membawa pulang pahala yang banyak, sehingga mengatasi semua orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.